وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati Tuan Imam Bilal Siap, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan umur kita, di mana pada malam ni malam yang pertama bulan yang kelima dalam Islam, Jamadil Awal 1442 Hijrah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita serta beri kita hidayah dan taufik untuk sama-sama kita hadir salat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak tadabbur daripada ayat-ayat Al-Quran, iaitu ayat 95 daripada surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Yang bermaksud, tiada bersamaan segala orang yang duduk daripada perang, daripada orang yang mukmin, yakni orang yang beriman, yang tiada mempunyai darar dengan lemah atau buta atau penyakit itu, dan segala orang yang berperang pada sabilillah dengan harta mereka itu dan diri mereka itu, yakni tiada bersamaan orang berperang dengan orang yang tiada berperang. Baik. Jadi ayat 95 dalam surah An-Nisa ni, Allah Ta'ala turun ayat ni berkaitan tentang seruan perang, di mana Nabi SAW bagi tahu kepada sahabat-sahabat, siapa-siapa yang pergi perang maka darjat dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang cari alasan tak mau pergi perang, maka kedudukan orang yang tak mau pergi perang dengan sengaja ni tak sama dengan orang yang pergi perang. Itu maksud dia. Kemudian dalam ayat yang kita baca ni, dia ada kisah, iaitu berkaitan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ni, dia ni satu orang sahabat yang buta, dan dia juga salah seorang daripada tukang azan ataupun muazzin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila turun ayat yang kita baca ni, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, hingga habis ayat ni, maka Abdullah bin Ummi Maktum ni dia terasa hati. Kerana apa? Kerana dia ni buta. Nak pergi perang tak boleh lah buta. Jadi tak boleh nak pergi perang. Jadi dalam ayat ni sebut, maknanya Allah Ta'ala sebut orang yang pergi perang ni tak sama dengan orang yang tak pergi perang. Maka Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ni dia terasa sebab dia tak boleh perang. Kerana apa? Dengan sebab sifat dia ni yang buta. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ni, dia kata, kalau aku celek, kalau aku tak buta, aku akan pergi perang. Tapi aku buta, macam mana nak pergi perang?
Maka Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ni dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana dengan aku ni? Macam mana dengan saya ni? Saya tak boleh nak pergi perang. Bukan sebab tak mau pergi, bukan sebab malas, bukan sebab cari alasan, bukan sebab segan dan sebagainya. Saya nak pergi tapi saya buta. Sedangkan saya ni memang ada niat nak pergi perang." Bila dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas daripada tu turun ayat. Turun ayat yang kita baca ni. Sebab tu sambungan ayat tadi tu, ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mana turun ayat pengecualian. Turun ayat pengecualian. Sebab tu dia kata sini, tiada bersamaan segala orang yang duduk daripada perang, daripada orang yang mukmin, orang yang beriman, yang tiada mempunyai darar, yang tak ada, orang kata tak ada alasan. Darar ni maknanya tak ada benda yang membawa kepada mudarat, dia tak boleh pergi perang. Sama ada dengan lemah ataupun buta ataupun penyakit. Maknanya kecuali ni orang-orang yang macam ni, yang lemah, yang buta, ada penyakit ni, dan segala orang yang berperang pada sabilillah, jalan Allah, dengan harta mereka itu dan diri mereka itu, yakni tiada bersamaan orang berperang dengan orang yang tiada berperang. Bila turun ayat pengecualian, kata kalau kata ada masalah seperti penyakit, buta dan sebagainya, maka dikecualikan. Bila dengar macam tu, maka Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ni dia rasa lega. Dia rasa lega kerana apa? Kerana dia tak termasuk golongan orang yang Allah Ta'ala benci. Itu maksud dia. Baik, habis ayat tu. Kemudian sambung lagi ayat tu. Faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Telah melebihi Allah Ta'ala akan segala orang yang berperang dengan harta mereka itu dan diri mereka itu atas segala orang yang duduk tiada berperang itu beberapa darajat fadilah, yakni kelebihan, kerana bersamaan keduanya pada niat dan lebih mujahidin dengan perbuat kerja baik. Maksud ayat ni ialah bagi orang yang tak boleh pergi perang dengan sebab ada keuzuran, maka dari segi niat dia sama dengan orang yang pergi perang. Macam contoh Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ni, dia buta tapi dia niat nak pergi perang. Nak pergi perang tak boleh atas sebab buta dia tu. Maka niat dia tu dengan orang yang pergi perang ni sama. Termasuk juga orang-orang yang lemah. Orang yang lemah seperti orang tua ke, orang perempuan ke, budak-budak ke. Jadi ada niat nak berjuang tu, tapi oleh kerana lemah, maka membawa kepada tak boleh nak pergi perang. Jadi dari sudut niat tu sama. Itu maksud dia. Kemudian dia kata lagi, dalam ibarat ni dia kata, kerana bersamaan keduanya pada niat. Pada niat sama dan lebih mujahidin, yakni orang yang berjuang dengan perbuat kerja. Maknanya dan lebih mujahidin ni dengan perbuat kerja, maksud dia ialah orang yang pergi perang tu maknanya lebih lagi. Yang pergi perang sungguh-sungguh ni, maka mereka ni lebih dari segi pahala. Kerana apa? Dari segi pahala mereka ni buat kerja. Adapun dari segi niat maknanya sama. Tak membawa kepada kebencian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana ada alasan yang tidak boleh membawa kepada pergi perang. Itu maksud dia gitu. Baik, habis itu. Kemudian sambung lagi. Wa kullu wa'adallahul husna, dan akan tiap-tiap itu telah menjanji Allah akan husna, yakni kebaikan yang membawa kepada syurga. Sebab tu orang yang pergi perang ni dijanji Allah syurga. Dan termasuk juga yang ada niat tetapi terhalang. Terhalang dengan sebab-sebab yang dikecualikan, seperti lemah ke, mata buta ke, sakit ke dan sebagainya, juga dijanji syurga. Itu maksud dia. Sebab tu bila sebut tentang syurga ni, dalam tafsir Ibnu Katsir sebut ada satu hadis yang menyatakan di antara darjat penghuni syurga sejauh perjalanan langit dan bumi. Beza dia sangat jauh. Sebab tu kalau kata macam rumah, bukan macam rumah kondo di dunia ni, tingkat tingkat 1, bilik 5, bilik mandi 3.
Tingkat atas lagi bilik ada 10. Bilik mandi pun 10 juga. Contohlah, ni janji apa ni maknanya? Dunia macam tu. Tapi yang kata nikmat syurga ni cukup berbeza dengan nikmat dunia. Hebat tu yang kata syurga ni. Janji Allah Ta'ala ni kepada orang-orang yang mentaati segala perintah-perintahnya. Allah Ta'ala akan balas apa yang kita buat ni lebih daripada apa yang kita kerjakan di atas dunia ni. Man amila salihah min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahli ayat 97 yang bermaksud man amila salihah, barang siapa yang beramal dengan amal yang soleh, min zakarin aw unsa, daripada laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia ni dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka kami akan beri kepada mereka ni kehidupan yang baik di atas dunia ni. Ni janji Allah bagi orang yang mentaati perintah Allah ni. Allah Ta'ala janji kehidupan di dunia ni kehidupan yang baik. Kemudian di akhirat Allah Ta'ala janji apa? walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas, kami beri ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia dulu sewaktu di akhirat nanti. Tu Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahli ayat 97. Sebab itulah yang kata syurga ni merupakan sebaik-baik kesudahan. Adapun neraka ni seburuk-buruk tempat kembali. Dan yang dikatakan syurga ni adalah puncak, puncak segala kebahagiaan. Macam kita hidup di dunia ni, kita nak mencari kebahagiaan. Hang buatlah apa pun, tanyalah apa saja yang kita buat ni, di antara faktor yang kita nak ialah bahagia. Kita kerja sebab apa? Nak bahagia. Kita cari harta, nak bahagia. Kita menikah, nak bahagia. Lagi apa lagi? Hang buatlah apa pun, semuanya nak mencari kebahagiaan. Tapi kemuncak kebahagiaan ni apa dia? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ali Imran ayat 185. Maka barang siapa yang dikeluarkan daripada neraka ataupun dijauhkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga, kata Allah, faqad faz, sesungguhnya berjaya golongan ni. Sebab tu yang kata syurga ni adalah kemuncak segala kebahagiaan. Itu maksudnya. Baik, habis hak tu. Kemudian sambung lagi. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan telah melebihi Allah Ta'ala akan segala mujahidin, atas segala yang duduk daripada perang itu, pahala yang besar-besar. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala beri pahala lebih kepada yang pergi perang, yang pergi turun perang, berbanding dengan orang yang duduk tak pergi perang. Tapi kalau kata yang duduk tu dengan sebab ada alasan yang kukuh membawa kepada tak boleh nak pergi perang, maka dari segi sudut niat sama, tak membawa kepada kemurkaan Allah, seperti yang berlaku kepada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tak pergi tu pasal apa? Bukan sebab dia malas, bukan sebab dia tak mau, tapi dengan sebab dia ni buta. Tapi dari segi niat dia nak sangat pergi, tapi oleh kerana cacat yang ada pada dia ni, maka membawa kepada terhalang untuk dia pergi perang. Itu maksud dia. Jadi hak yang dari segi niat sama, ya hak turun pergi perang tu, maka mereka lebih lagi. Kerana apa? Kerana mereka melakukan kerja, mereka buat amal-amal soleh. Itu maksud dia. Baik, habis hak tu. Kemudian sambung lagi ayat 96. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah, akan beberapa darjat setengah atas setengah daripada kemuliaan dan ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dari segi kemuliaan, keampunan dan rahmat ni tak sama Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala bagi itu tak sama, dia masing-masing habuan. Cumanya kita nak kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala merahmati kehidupan kita. Sebab tu bila sebut tentang rahmat Allah ni,
Rahmat Allah ni dia tersangatlah luas. Di antara dalilnya disebut dalam surah Al-A'raf pertengahan ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai', yang bermaksud dan rahmatku. Maknanya dan apa ni, rahmatku meliputi segala sesuatu. Yang kata rahmat Allah ni tersangatlah luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai', maknanya dan rahmat aku tu meliputi segala sesuatu. Kemudian kata ulama'nya, rahmat Allah kepada manusia ni di antaranya membawa kepada 5 benda. Membawa kepada 5 perkara. Iaitu apa dia yang pertama? Yang pertama ialah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada manusia. Jadi hikmah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada manusia, Allah Ta'ala tahu kejadian hidup manusia ni, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan dijadikan manusia dalam keadaan yang lemah. An-Nisa 28. Maka bila kata manusia ni kejadian dia ni berunsur lemah, maka mesti ada satu petunjuk ataupun kita kata guideline sebagai panduan untuk membawa kepada kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Maka Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita. Sebab tu disebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Maknanya di dalam bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Apa hikmah turunnya Al-Quran? Hudan linnas, petunjuk bagi segala manusia. An-nas dia jamak daripada kalimah insan, maknanya segala manusia, petunjuk bagi segala manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan juga penjelasan ataupun penerangan-penerangan di antara perkara yang hak, perkara yang betul, dan juga perkara yang salah. Maka Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan untuk panduan kepada seluruh manusia. Disebut dalam surah Taha ayat pertama sehingga ayat yang ketiga, di mana Allah Ta'ala berfirman, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu manusia agar kamu menjadi susah. Nampak? Allah Ta'ala turunkan Quran kepada kita ni bukan nak bagi susah kepada kita. Habis tu apa hikmah dia? Illa tadhkiratan liman yakhsha, tetapi sebagai peringatan. Sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kata hikmah penurunan Al-Quran ni. Ia nak menunjuk kepada kita jalan yang membawa kepada bahagia di dunia sampai akhirat. Kemudian turunnya Al-Quran bukan untuk menyusahkan kita, bahkan memberi peringatan kepada kita ni, hamba Allah ni, supaya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana khatib duk pesan kepada kita tiap-tiap kali semayang Jumaat menjadi rukun 2 khutbah. Di antaranya apa dia? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tu dia tiap kali duk ulang tu, takwa, takwa. Kalau terjemah bahasa kita, hendaklah takut kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Baqarah 197. Dan berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal itu ialah takwa, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang kata hikmah penurunan Al-Quran. Kemudian disebutkan lagi dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Yang bermaksud sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yakni yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa bagi mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh ni pahala yang besar. Sebab tu Al-Quran memimpin kita jalan yang lurus, kemudian memberi khabar, berita gembira kepada kita, dan memberi peringatan kepada kita. Tu yang pertama, yang kata rahmat Allah ni ialah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran
kepada umat manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila disebut tentang rahmat Allah ni, kata ulama'nya ialah Allah Ta'ala mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan hikmah dia membawa rahmat kepada sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Itu yang kata Allah Ta'ala utus Rasul ni ialah untuk memudahkan umat manusia ni untuk beramal. Dan kerana Nabi sampaikan dan juga Nabi amalkan segala isi kandungan Al-Quran. Sebab tu semua Nabi tunjuk kepada kita. Tu yang kata Rasul ni merupakan syariat majazi. Allah Ta'ala syariat hakiki. Sebab tu bila kata syariat majazi, diri Rasul tu dia kena beriman. Rasul juga ibadat kepada Allah seperti sembahyang, puasa, mentaati segala perintah-perintah Allah. Dan sampaikan kepada kita apa yang diwahyukan daripada Allah kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita semua. Sebab tu bila Allah Ta'ala utuskan Rasul kepada kita, tak ada alasan dah nanti di hadapan Allah kita nak bantah Allah. Tu kita mengaji dalam bab fiqh kan, dalam bab syarat nak jadi mukallaf ni. Di antara syarat jadi mukallaf ni ada berapa? Di antaranya ada 4. Yang pertamanya ialah berakal. Maksud berakal tak gila. Kita tengok cek syarat tu ada kita berakal. Satu dah syarat. Kemudian yang kedua balighun, maknanya balik, cukup umur. Cek tengok cukup umur dah. 2 dah syarat. Kemudian yang ketiga sampai seruan Nabi. Sampai seruan Nabi. Sampai tak? Ya, sampai. Walaupun kita hidup zaman Rasulullah dah wafat lama dah, maka ulama-ulama menyambung risalah-risalah Rasul ni, maka sampai kepada kita hari ini, kita tahu wajib beriman kepada Allah, wajib beriman kepada Nabi, pada Rasul, wajib beriman kepada kitab. Maka sampai seruan kepada kita. Maka ada syarat dah 3. Kemudian yang keempat apa syarat dia? Tidak buta dan pekak. Tidak buta dan pekak. Mata nampak, telinga dengar. Maka bila ada 4 syarat ni, membawa kepada kita ni sebagai orang yang mukallaf. Bila kata mukallaf ni apa dia? Ditaklifkan ataupun dibebani dengan segala hukum-hukum syarak. Sama ada benda tu wajib, sunat, harus, makruh ataupun haram. Sebab tu orang yang mukallaf ni, hang buatlah kerja apa pun, dia tak dapat lari daripada 5 hukum ni. Sama ada benda tu wajib. Contoh kita sembahyang maghrib tadi, wajib tak? Wajib. Kita duduk majlis ilmu, wajib tak? Wajib. Sat lagi lepas pada isyak ni pergi makan. Yang tu apa? Harus. Makan. Tak makan pun tak apa. Harus. Kemudian apa lagi? Kalau kata esok misalnya hari Rabu pitikan nombor, boleh tak? Haram. Kalau pitikan juga haram. Contoh. Dia takkan lari. Hang buatlah kerja apa pun, dia takkan lari daripada 5 hukum yang dikatakan hukum taklif ni. Hukum syarak. Sebab tu tak ada alasan di hadapan Allah nanti nak kata kita tak tahu. Nak kata tak tahu pun, tak sampai pun berita pada kami. Allah Ta'ala tanya, hang duduk mana? Duduk di Kuala Kangsar, dekat Masjid Ridwan ni lah. Masjid tu kan tiap malam ada kuliah ada, tapi aku tak main. Nak jawab apa? Nak jawab apa? Nak jawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab tu disebut dalil pula dalam surah An-Nisa ayat 165. Rusulam mubashirina wa munzirina li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Yang bermaksud mereka, yakni kami, yakni Allah utus selaku rasul-rasul. Mereka rasul-rasul, yakni Allah Ta'ala utus pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia nak bantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka jelas ayat dalam surah An-Nisa 165, Allah Ta'ala kata setelah diutuskan rasul-rasul kepada kita, tak ada alasan dah kita nak jawab di hadapan Allah, kita nak bantah Allah, nak kata kita tak tahu, nak kena ikut hukum Allah, nak kena taat perintah Allah, nak kena beriman kepada Nabi, nak kena ikut Quran. Tak ada alasan dah. Pasal apa? Sudah diutus rasul kepada kita. Maka yang kedua kata ulama'nya, yang dikatakan rahmat daripada Allah ni, Allah Ta'ala mengutuskan Nabi kepada seluruh umat manusia. Sebab tu apabila mai isu orang hina Nabi kita kena pertahan.
Walaupun kita marah dalam hati. Yang tu kira selemah-lemah iman lah tu. Dalam hati. Kalau kata tak ada perasaan langsung, baca berita tentang penghinaan Nabi, tak rasa apa. Yang tu masalah tu hati yang tu. Kena operate lain lah hati yang tu. Tak boleh kena tukar hati lain. Maknanya masalah. Tu maksudnya. Baik, tu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala telah sediakan segala keperluan hidup kita. Allah Ta'ala telah sediakan segala keperluan hidup kita. Disebut di dalam surah Al-Mulk pada ayat yang ke-15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Yang bermaksud, dialah yakni Allah yang menjadikan bumi itu, bumi ini mudah bagi kamu, bagi manusia, dan berjalanlah di segala penjurunya, penjuru bumi, dan makanlah sebahagian daripada rezekinya, rezeki yang diturunkan oleh Allah, dan hanya kepadanya lah, kepada Allah lah kamu akan dikembalikan, yakni kamu akan dibangkitkan. Ni Allah Ta'ala jadikan bumi kepada kita ni mudah kepada kita, berjalanlah mana yang kita nak pergi, kemudian makanlah apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita ni, makanlah. Cuma adalah benda yang haram apa tu kita sedia maklum lah, tapi benda yang halal ni belum makanlah. Maknanya apa ni, nikmatlah hidup ni. Tapi ingat, satu hari hangpa semua ni akan kembali kepada aku, kata Allah. Tu maksud dia. Sebab tu di antara asas keperluan hidup ni ialah apa dia? Ialah air. Ialah air. Sebab tu ayak ni, kalau belah Kedah kata ayak lah. Air ni ialah asas keperluan hidup. Sebab tu Allah Ta'ala sebut apa ni di dalam apa surah Al-Anbiya kalau tak salah saya, ayat yang ke-30. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Yang bermaksud, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maknanya asbab daripada air ni Allah Ta'ala jadikan sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka ni tak mau juga beriman? Ni Allah Ta'ala kata ayat ni. Sebab tu bila cerita tentang air ni, kita duk baca dalam surah Al-Waqi'ah pada ayat 68, ayat 70, di mana Allah Ta'ala berfirman, afara'aitumul ma'alladhi tashrabun, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu, yakni yang manusia minum. Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kamukah yang menurunkannya dari awal ataukah kami yang menurunkan? Ni Allah Ta'ala tanya kita ni, kita duk baca surah Al-Waqi'ah. Air yang kita minum ni Allah Ta'ala tanya, hampa yang bawa turun ke manusia, aku yang bawa turun, kata Allah. Kemudian ayat 70 Allah Ta'ala kata, lau nasya'u ja'alnahu ujaja falaula tashkurun. Kalau kami, yakni Allah kehendaki, nescaya kami, yakni Allah jadikan ayak tu masin semuanya. Ni kalau kata Allah Ta'ala turun ke ayak hujan ni, ayak sungai semua masin, agak kita nak minum ayak apa? Mana ada? Tak ada. Nak minum apa? Tu kalau Allah Ta'ala kata kalau kami nak, nescaya kami boleh jadikan ayak tu masin semua. Masin semua. Di hujung ayat tu Allah Ta'ala kata apa? Falaula tashkurun, maka mengapakah hampa manusia ni tak mau bersyukur? Ni atas nikmat ayat ni lah. Baru tengok ayat ni belum nikmat lain lagi. Belum nikmat lain lagi. Tanda kita bersyukur ni apa dia? Kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu tanda kita terima kasih. Bukan Allah Ta'ala minta terima kasih kita tu. Dia tak berhajat kepada sesuatu. Kerana apa? Kerana dia istighna, terkaya daripada sesuatu. Kita ni yang sebagai hamba ni fakir. Bila kata fakir, sentiasa berhajat kepada Allah. Sebab tu Allah memiliki sifat iftikar. Lain daripada Allah ni, semua berhajat kepada dia. Ni Allah Ta'ala tanya kita, ni ayat yang hampa minum ni, hampa bawa turun ke aku bawa turun? Allah Ta'ala kata kalau kami nak, kalau aku nak boleh buat, boleh bagi masin semua. Tapi dah Allah Ta'ala dia tak buat lagu tu. Sebab tu di hujung ayat Allah Ta'ala kata falaula tashkurun. Ni pasal apa hampa tak mau syukur ni? Pasal apa hampa tak mau syukur? Tu yang ketiga. Maknanya rahmat Allah yang ketiga ni, kata ulama, Allah Ta'ala telah sediakan segala keperluan hidup kita. Segala keperluan hidup kita. Itu maksud dia. Baik, tu yang ketiga.
Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala tetapkan rezeki kita. Allah Ta'ala tetapkan rezeki kita. Sebab tu disebut dalam surah Hud pada ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang yang melata. Binatang yang melata ni maknanya segenap makhluk Allah yang bernyawa, termasuklah kita manusia ni, melainkan kecuali Allah lah yang memberi rezekinya. Sebab tu bila sebut tentang soal rezeki ni, kata ulama'nya rezeki ni terbahagi kepada 4. Yang pertamanya ialah rezeki yang dinamakan sebagai mazmun. Mazmun ni maknanya rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalil dia tadilah ayat surah Hud tu, ayat yang ke-6. Maknanya Allah telah menetapkan rezeki dah kepada kita. Orang ni berapa bajet dia? Maknanya berapa dia punya kehidupan dia, berapa rezeki dia, beras makan banyak mana, lepas tu apa ni nasi apa makan banyak mana, bihun banyak mana, semua ditetap dah. Sebab tu kalau kita tengok dalam satu riwayat, apabila satu orang yang hampir kepada mati, dalam satu riwayat sebut malaikat ni yang bawa rezeki ni duk pergi cari rezeki hak yang nak mati ni. Dia kata aku pi dah timur barat, rezeki hang ni tak ada dah, dia kata habis dah, dia kata tak ada dah peruntukan untuk dia ni, tak ada. Walaupun dia dalam bank duit banyak, walaupun dia dalam bank dia duit banyak, takkan nak beli makan, tak ada masalah lah. Tapi malaikat kata aku nak pi carilah, merata aku pi masyrik timur apa ni timur barat aku duk pi, masyrik maghrib aku pi, tak ada dah rezeki hang. Tu yang kadang-kadang orang yang hampir nak kepada meninggal ni, bila bubuh ayak tak mau masuk dah. Bukan masalah dia degil tak mau minum, masalah bukan rezeki dia dah habis dah. Tu ada satu riwayat sebut, saya tak ingat dia punya matan dia. Maknanya selagi kita hidup, selagi tu rezeki kita ada. Ni kata kena yakin ni, selagi kita hidup, maknanya bajet untuk kita ni ada. Tapi bila sampai satu tahap tak ada dah bajet tu, habis dah. Malaikat kata aku cari merata dah, tak ada dah makanan untuk hang ni, minuman untuk hang ni tak ada dah. Maka pada ketika itu tahu dah bahawasanya hari itu adalah hari kita nak berpisah di dunia ni. Itu maksud dia. Sebab tu rezeki yang pertama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dipanggil rezeki maksud. Maksud ni maknanya yang telah diagih-agihkan oleh Allah. Maksud yang telah diagih-agihkan oleh Allah ni maknanya tak sama kita ni. Contohnya hari ni, tengah hari tadi, menu makan ni tak sama. Saya mungkin makan lain, tuan-tuan makan lain. Kalau kata makan ikan mungkin masak cabai, mungkin ada makan gulai, masak asam ke apa ke. Maknanya tak sama. Bukannya kata hari ni satu dunia, maknanya makan masak gulai semua. Ada. Dia masing-masing. Ada pula orang kadang-kadang tengah-tengah hari dia balas burger pun dah. Tengah-tengah hari makan burger. Jadi lagu tu. Maknanya rezeki yang diagih-agihkan. Seperti makanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga disebut sebagai rezeki mablub. Mablub ni maknanya yang telah milik tapi belum tentu hak kita. Macam mana hak kita milik tapi belum tentu hak kita. Maka kata ulama'nya, contohnya kita belayam. Kita belayam hidup lah. Kemudian ayam tu, kalau orang tanya ayam ni siapa punya tuan dia, habaklah tuan dia ni sekian. Maknanya milik kita lah. Segi zahir dunia ni milik kita. Tapi adakah kita makan ayam tu? Belum tentu lagi. Kadang-kadang dapat dekat musang pergi balas dulu, tak dan juga kat kita. Sebab tu milik kita tapi belum tentu lagi hak kita. Macam gaji kita lah. Gaji katalah sebulan berapa? 5,000. Adakah 5,000 tu milik kita semua? Tak, belum tentu. Hak nak bagi gitu, satgi ada hak orang minta apa-apa kan tu. Maknanya ada rezeki tu. Hak kita tapi belum tentu lagi milik kita. Yang kata jadi milik kita ni macam mana? Apabila kita dah makan, dah masuk dalam mulut, tu baru milik kita. Tu pun kadang-kadang tak jadi milik kita juga. Pasal apa? Sakit perut, termuntah. Tu pun dah. Dah makan dah. Tiba-tiba asbab ayam tu lama ke, ayam goreng lama, tak bisa kena kali. Beli ayam goreng RM1 tu lah. Tak tahu ayam tu per hari, tak tahu. Makan tu, duduk 2 jam tu, kira nak pergi tandas je. Tandas tu hai, lepas tu dia muntah. Dengan cirit, dengan muntah. Lepas tu aku serik dah, tak beli dah ayam tu. Terus. Jadi, tak beli. Tu maksudnya. Baik, tu yang ketiga.
Kemudian yang keempat, rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah dipanggil rezeki mau'ud. Mana rezeki dijanjikan oleh Allah. Contoh yang kata dijanjikan oleh Allah ni macam mana? Contohnya dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Yang bermaksud, jika sekiranya satu penduduk tempat ataupun penduduk negeri beriman, kemudian wattaqau, bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti kami akan buka segala keberkatan daripada langit dan bumi. Maksud yang kata keberkatan langit dan bumi ini ialah Allah Ta'ala turunkan tempat tu rezeki yang melimpah ruah, sama ada asbab daripada langit ataupun daripada bumi. Hasil tanaman menjadi apa sebagainya. Sebab tu di antara asbab rezeki ini ialah diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang membawa kepada rahmat lah, tapi ada juga diturunkan hujan yang membawa kepada bala. Contohnya Allah Taala hantarkan banjir yang membinasakan. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Surah Sabah ayat yang ke-16 kalau tak salah saya. Maka apabila mereka berpaling ingkar, apabila satu golongan ni berpaling ingkar, maka kami hantarkan banjir yang membinasakan. Tu banjir yang membawa kepada bala. Adapun kalau kata hujan yang turun membawa kepada rahmat, menyuburkan tanaman, asbab menjadi rezeki kepada kita. Tu maksudnya. Baik, habis tu. Tu yang dikatakan Allah Taala ni menetapkan rezeki kepada kita. Tu yang keempat. Kemudian yang kelima, Allah Ta'ala sedia ampun dosa kita. Yang ni pun merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni Allah Ta'ala sedia mengampunkan segala dosa-dosa kita. Sebab tu perjalanan hidup kita ni, maknanya kita hidup ni maknanya boleh kita katakan dah pertengahan dah. Pertengahan ataupun dah nak menghampiri dah kepada saat-saat kita nak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui proses kematian. Maka Nabi sebut di dalam hadis dia, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawabun atau kama qala. Setiap daripada anak Adam ni, siapa dia anak Adam? Maknanya umat manusia, tak terlepas daripada melakukan salah dan silap. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ni, maknanya umur tahap kita ni, maknanya kena sentiasa bertaubat dah kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Kemudian fikir ada tak dosa dengan orang ke apa ke. Kalau kata ada, kita pergi jumpa dia. Kalau dia ada, minta ampun, minta halal. Kalau kita buat zalim ke apa ke, ambil barang dia ke apa, bagi balik. Kena ingat dah benda tu. Pasal apa? Pasal kita hidup ni bukannya nanti nama dah. Maknanya tak dah, orang kata sangat suntuk dah masa kita ni. Sebab tu kita nak balik sebagaimana kita datang dalam keadaan bersih. Nak balik pun dalam keadaan bersih juga. Kita nak Allah Ta'ala redha kita. Tu maksud dia nak. Baik, habis tu yang kelima. Jadi 5 perkara ni kata ulama'nya membawa kepada yang dikatakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah asbab nak dapat rahmat Allah? Apakah asbab nak dapat rahmat Allah? Sebab tu dalam hadis sebut yang kata kita masuk syurga ni dengan rahmat, bukan dengan amalan. Masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan sebab amalan. Sebab tu nak mendapat rahmat Allah ni satu perkara yang susah. Kita kena mujahadah cari. Macam kita duduk di dunia ni, nak masuk universiti, tengok dulu keputusan SPM tu macam mana. Kita nak kerja, kena ada kelulusan yang tertentu. Jadi nak dapat rahmat Allah ni macam mana? Jadi kata ulama, usaha yang perlu kita lakukan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kehidupan kita mestilah berpandukan Al-Quran. Ataupun kehidupan kita mestilah mengikut apa yang diajar, apa yang ditetapkan oleh syarak, oleh agama kita. Sebagaimana disebut dalam surah Al-An'am pada ayat 155.
wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami, yakni Allah Ta'ala turunkan, turunkan yang diberkati, maka ikutilah ia, fattabi'uh, dan bertakwalah kamu agar kamu diberi rahmat. Sebab tu kena ikut Quran. Sebab tu selagi mana kita ikut Al-Quran ni, maka kita mendapat rahmat. Walaupun perkara yang kita tinggal itu maknanya merugikan kita. Kita tinggal benda tu merugikan kita. Allah Ta'ala larang tu merugikan kita. Contohnya apa? Contohnya kita amal rasuah misalnya. Benda tu dilarang. Warashi murtashi finnar. Pemberi rasuah, penerima rasuah di dalam neraka. Maka kita tinggal benda tu, kita taubat apa. Walaupun rasa rugi, dok biasa boleh dapat banyak ni. Rasuah lebih besar daripada gaji lagi. Gaji 3,000, maka rasuah dah 1,000. Contohlah. Bukan orang kerja di Malaysia ni, kerja di Zimbabwe tu. Dia makan rasuah. Rasuah tu besar pada gaji dia lagi. Tapi bila dia dengar, duk mengaji, dia main perasaan insaf tu. Dia kata tak boleh dah. Tak boleh dah, kena tinggal. Walaupun rasa rugi, maka tinggal. Tu maksud dia. Baik. Tu yang kata, maknanya yang pertama mesti ikut Al-Quran. Asbab nak mendapat rahmat. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dalam ayat ni ada 3 tuntutan. Yang pertama, kena beriman kepada segala rukun iman. Kena beriman kepada segala rukun-rukun iman. Kemudian yang kedua, hijrah. Maksud yang kata hijrah ni bukan maknanya berpindah daripada Kuala ni pergi duk Ipoh. Bukan maksud itu panggil hijrah juga. Hijrah ni maksud dia meninggalkan apa-apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud yang kata berhijrah. Kemudian yang ketiga, jihad di jalan Allah. Maksud jihad jalan Allah ni berjuang di jalan Allah. Yakni apa maksud berjuang di jalan Allah? Dalam hadis ada sebut, siapa-siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah, yakni agama Islam, maka golongan ni dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu setiap daripada kita ni masing-masing ada peranan bagaimana nak meninggikan Islam tu. Masing-masing ada peranan. Kawan ni macam ni, kawan ni masing-masing ada. Kita nak meninggikan agama kita. Yang tu yang dikatakan berjihad di jalan Allah. Itu maksud dia. Baik. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 32, asbab nak mendapat rahmat ni, wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Jadi bila kata taat kepada Allah, taat kepada Rasul ni apa maksud? Maknanya kita ikut segala perintah-perintah Allah. Yang wajib kita kena jaga, yang sunat kita buat takat mana mampu, yang haram kita tinggalkan, yang makruh kita cuba elak. Tu di antara asbab nak mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi ayat tu sikit lagi nak habis dah. Dia kata wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Ta'ala itu amat mengampuni lagi kasih sayang bagi aulianya. Ini kekasihnya dan ahli taatnya. Maksud dia ialah Allah Ta'ala ni dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antaranya Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang dekat kepada Allah dan juga orang-orang yang mentaati segala perintah-perintah Allah. Itu maksud dia. Baik, habis tu. Sebab itulah bila sebut tentang kita nak taat akan perintah Allah ni, dia memerlukan kepada mujahadah. Memerlukan kepada mujahadah. Sebab tu hidup kita ni bukannya untuk kita ni bersenang lenang. Kita nak bersenang lenang ni di mana? Di alam akhirat tu.
Sebab tu hidup di atas dunia ni dia kena buat kerja. Dia tak boleh hidup saja, tak boleh. Cuma buat kerja. Kadang-kadang ada orang dia rajin buat kerja, tapi kerja dia tu membawa kepada yang haram. Oh dia rajin, tapi buat benda yang haram, benda yang mungkar. Kita nak rajin buat mencari apa ni asbab dekat diri kepada Allah, nak Allah Taala redha kita. Itu yang kita perlu kepada mujahadah. Kita nak main masjid ni, tambah pula hujan ni tadi ni. Oi, duk fikir nak pi ke tak? Tu kena ada mujahadah tu. Kalau tak ada mujahadah, tak payah relax esok dah kuliah lagi. Mayang di rumah jadi lagu tu. Nak bangun pagi, ingat senang bangun pagi. Kalau hari kerja kok mudahlah pasal nak pergi kerja. Hari cuti je. Hari cuti, hari ni tak masuk kerja, tak apa, tak payah. Ada gitu. Kena mujahadah. Sebab tu orang yang mujahadah ni, apa janji Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut ayat 69 yang bermaksud, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, sungguh-sungguh nak cari redha Allah ni, nescaya Allah Ta'ala akan bukakan jalan-jalan kebaikan untuk dia. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ni dia bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu yakinlah apabila kita nak kepada kebaikan, Allah Ta'ala akan buka jalan kebaikan untuk kita. Tu maksud dia nak. Baik. Waktu nak masuk dah. Elok jam bunyi habis ayat ni. Habis ayat ni. Kemudian tak apalah, cukup sekadar ni. Mungkin bulan depan Ustaz Fakhruddin dia ambil balik lah macam hari ni. Tak apalah, ada rezeki saya mai pula, tak ada rezeki tak apa, nanti bila-bila saya mai ni ganti Ustaz Fakhruddin lah. Ustaz boleh nanti dia akan habis data sampai hujung tahun ni. Awal tahun baru esok dia sambung balik lah. Sambung balik lah. Jadi saya mohon maaf lah pada tuan-tuan, saya mai lebih kurang 5 bulan sini ni. Kalau ada terkurang ke apa, terkasak bahasa ke, saya mohon maaf lah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.